Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertambah lagi umur kita. InsyaAllah kita berada di dalam awal Muharram tahun 1444 Hijrah. Bermakna kalau umur bertambah lagi setahun. Dan kalau mengikut jauhnya kita daripada pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 1444 tahun jauhnya kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertemuannya dengan sahabat-sahabat. Dia kata, sahabat-sahabat sekalian, tahukah kamu siapakah orang yang aku sayang di antara kalian ini? Maka sahabat-sahabat mengatakan, tentulah kami sahabat-sahabatmu, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi Nabi mudah kita nak bercakap, dia kata, bukan itu, kalian ialah sahabat-sahabatku yang menolong aku. Tapi maksud yang aku sangat kasih ini ialah mereka yang tak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tak pernah melihat macam mana wajahku. Mereka tidak pernah mendapat apa-apa nasihat, pidato, ceramah dan syarahan dari aku. Namun mereka sangat percaya kepadaku. Mereka amat patuh kepadaku. Mereka amat taat kepadaku. Tugas-tugas agama yang aku perintahkan, yang diarah oleh Allah itu dilaksanakan oleh mereka tanpa soal jawab. Mereka katanya ialah umat-umat yang kemudian daripada kamu, iaitu mereka-mereka yang selepas kematianku. Jadi penonton yang dikasihi Allah sekalian, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa dia bercakap dengan sahabat sehingga sahabat pun cemburu, betapa katanya ada lagi orang yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari sahabat. Sahabat-sahabat ini pernah bergadai nyawa. Sahabat-sahabat ini pernah menangis kerana kematian suami, anak-anak syahid. Tetapi ada lagi orang yang lebih dikasihinya. Maka ini suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, termasuk kita semua ni, ya. Kita semua ni ialah orang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bercakap ni pun rasa nak jatuh air mata tu, kerana apa yang Nabi cakap tu benar. Dengan perantaraan para sahabatnya ganti dia. Lepas itu oleh khalifah-khalifah, kemudian oleh tabi'in, para ulama. Dan ulama-ulama ini ada yang besar, ada yang kecil, mereka ada di kampung. Mereka bukannya orang hebat pun, tetapi kita tahu Nabi Muhammad itu dari mereka. Jadi selamat menyambut awal Muharram. Kemudian untuk menyebabkan lagi supaya awal Muharram tu dapat dirasa dan dapat menjadi satu angkubah
kepada permulaan satu perjuangan tahun hijrah itu, satu perjuangan. Tapi bagi kita berasa perpindahan tahun ke tahun itu menambahkan kita lebih matang, menambahkan kita lebih warak, lebih berilmu, lebih faham, lebih mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih penting. Sebab itu kerajaan kita telah mengubah nama menyambut awal Muharram itu kepada Ma'al Hijrah. Bila disebut Ma'al Hijrah, artinya Ma'a itu artinya bersama-sama. Hijrah itu artinya berpindah. Berpindah daripada malas kepada rajin, berpindah daripada mementingkan diri sendiri kepada mementingkan keluarga, mementingkan ummah, mementingkan kepentingan orang lebih ramai dari kita. Berpindah daripada memikirkan temolok sendiri tetapi melihat juga keperluan orang lain. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan contoh kita. Dan kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah kerana ia ditulis oleh para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat menuliskan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah makan dia bercakap, ada yang nulis. Tengah berjalan naik unta dia bercakap, ada yang menulis. Naik kuda, ada yang menulis. Sentiasa ada orang menulis. Mana ada manusia macam ini dalam dunia ni? Allah dah atur sehingga tidak ada patah perkataan yang terlangsung begitu saja tanpa dicatat. Catatan-catatan itu sama ada disebutkan oleh mulutnya ataupun perbuatan-perbuatannya, atau ada perbuatan yang dia lalu kat situ tapi dia diam, itu semua disebut sunnah yang kita boleh ikut. Jadi oleh kerana siaran ini ialah siaran Pumas. Pumas ini dia berkait dengan siasah. Siasah ini berkaitan dengan kepimpinan, dengan kekuasaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin melihat ataupun mengambil berat soal pengikut-pengikutnya. Jadi semua pemimpin kena faham yang ini. Saya bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya dalam kitab Mastika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dalam kitab Mastika Hadis Muqaddimah jilid pertama diterbitkan oleh Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri. Ini dia kitab ni. Hadis yang disebutkan ini ialah hadis yang pertama dalam kitab ini. Menyebutkan, saya tak baca semua tapi saya nak ambil ini je. Katanya, aku adalah berhak menolong tiap-tiap seorang mukmin. Aku adalah berhak menolong tiap-tiap seorang mukmin lebih daripada ia menolong dirinya sendiri. Ya Allah. Aku berhak menolong, berhak. Jadi dia ada hak menolong. Tengok pemimpin-pemimpin, di mana kuasa kamu berada, kamu perhati apa yang Nabi cabut. Sesiapa yang meninggalkan harta, kata dia, maka harta-harta itu adalah untuk waris-warisnya. Dan sesiapa yang meninggalkan hutang atau orang yang kehilangan tempat bergantung, maka terserahlah kepada aku menjaganya. Dan akulah yang menanggung hutangnya. Berani jadi pemimpin, berani jadi pucuk pimpinan. Kalau hadis ini tidak kita pegang, bagaimana kalau orang tak ada berumah? Kita kata tentulah keluarga dia akan buatkan rumah. Boleh cakap begitu. Sedangkan Nabi mengajar, siapa pemimpin, siapa berkuasa, segala hasil dikutip oleh mereka, duit itu terkumpul.
dikumpul. Bila sudah dikumpul, duit itulah yang akan dimanfaatkan, digunakan untuk memikul tanggungjawab selesaikan persoalan-persoalan mereka yang susah, yang miskin. Di samping yang sedang maju berjaya dalam meniaga itu digalak supaya dia dapat membayar cukai balik, membayar zakat semula. Dan dari zakat dan biayaan itu ada pihak yang mengatur terurus, susun elok-elok supaya yang miskin berubah, berpindah, berhijrah kepada senang, yang sedang berhijrah kepada selesa, yang selesa berhijrah kepada kaya raya. Semuanya itu adalah tugas kepimpinan. Kalau tidak mampu untuk sampai ke peringkat itu, angkat tangan dari awal, biar orang lain duduk di situ untuk mengaturkan. Silap kita mengatur. Kita bawa contoh yang terdekat, GST misalnya, kita berhentikan pemotongannya selepas bersusah payah kita untuk memperkenalkannya. Kita berhentikan 6%, laksanakan SST 10%, tapi collection GST kita boleh dapat 40 bilion. Bila naikkan SST 10%, kita hanya dapat kutip 20%. 20% bermakna kita dapat 20 bilion. Bermakna 20 bilion setahun kita hilang tak ke mana-mana. Duit itu di mana sekarang? Sedangkan duit itu sepatutnya ada di pemimpin, di pemerintah, untuk menentukan kalau harga ni barang naik kita bayarkan, barang ni naik kita bayarkan, supaya rakyat terkekal dapat membeli barang harga macam itu. Ini dosa. Dosa yang saya fikir Allah pun tak boleh nak mengampunkan ni. Sebab itu rakyat harus menentukan, walaupun dia tak ada powernya besar, tapi ada waktunya dia boleh menentukan siapakah sepatutnya jadi pemimpin, siapa yang patut jadi pemerintah apabila kuasa itu balik ke tangannya. Jadi penonton yang budiman, marilah sama-sama kita berfikir dengan tenang, kerana kita ini kekasih Nabi kan. Nabi kata orang yang kami sayang itu orang yang tidak pernah jumpa Nabi. Tapi hadis ini tadi sudah ditinggalkan oleh Nabi. Siapa berani jadi pemimpin, dia mesti pikul tanggungjawab perumahan, makanan, apa saja yang tak ada, harga barang dan sebagainya, mesti dikelolakan elok-elok. Jadi marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah sentiasa memberikan apa yang kita panggil kemewahan, kesejahteraan kepada kehidupan rakyat Malaysia yang kita kasih ini. Mari kita berhijrah. Kita berhijrah daripada ulang balik, daripada malas kepada rajin, daripada suka tidur kepada bangun berfikir, daripada rasa cukup dengan gaji 1,500, cukuplah 1,500. Mana boleh macam itu? Tak boleh begitu. Kita kena sentiasa mencari. Segala-gala nak dikelolakan. Tanpa kelolaan, maka kita akan jadi pengguna yang akan dimanipuli, dimanfaatkan oleh orang lain bagi membentuk kekayaan mereka. Cukuplah dengan apa yang terjadi sehingga sekarang. Kita umat Islam di tanah air kita sendiri, kita hanya jadi pengguna. Segala pembuatan dibuat oleh orang-orang bukan Islam, dan kita hanya berpeluk tubuh dan tidak ingin untuk merubah. PPIM misalnya bersungguh-sungguh akan tolong ekonomi Islam, tapi kita kekal dengan keadaan kita, tidak nak menyokong, tidak nak menolong. Jadi marilah sama-sama kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan tajuk kepada apa yang saya sebut ini tadi. Mari kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena
awal Muharram 1444 Hijrah. Makin lama kita berjauh dengan Rasulullah, patutnya makin kasih, makin sayang. Kasih dan sayang itu mesti ditunjukkan dengan perbuatan, dengan pelaksanaan, dan harus nampak, ataupun orang Perak kata dampak perubahan itu, bukan oleh kita, bahkan oleh anak-anak kita, oleh orang ramai, dan oleh umat seluruh dunia, bahawa orang Islam ini adalah orang yang sepatutnya kita contohi di muka bumi ini. Selamat menyambut awal Muharram, ataupun sekarang kita kata mari kita bersama ma'al hijrah, sama-sama berubah, sama-sama berhijrah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.